What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan berkongsikan dengan korang semua satu teori yang bagi aku sangatlah menarik yang telah dihasilkan oleh sebuah YouTube channel yang bernama The Joy Boy Theory, yakni video yang bertajuk Finally The Secret of Devil Fruit. Bahagian yang ingin aku kongsikan kepada kalian dalam video pada kali ini adalah berkaitan dengan teori awakening yang dikongsikan bermula pada minit yang ke 625 dalam video tersebut. Kepada korang yang berminat untuk menonton video tersebut, link untuk video tersebut aku tinggalkan di ruangan deskripsi di bawah. So nak tahu apakah teori tersebut? So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka Mustafa karena ibunya batuk. Basically dalam video pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang keseluruhan teori daripada The Joy Boy Theory ini terlebih dahulu, dan kemudian aku akan memberikan pandangan aku tentang teori ini, sama ada aku sependapat dengan beliau ataupun aku mempunyai pendapat yang lain. Dan aku harap sangat korang dapat meninggalkan pendapat-pendapat korang pula di ruangan komen di bawah selepas menonton video ini. Teori yang dikongsikan oleh The Joy Boy Theories ini mengutarakan bahawa buah iblis sebenarnya adalah sebiji buah yang mengandungi soul ataupun jiwa seekor iblis, dan apabila seseorang itu memakan sebiji buah iblis, maka dia telah pun menjadi perumah ataupun host bagi iblis yang terdapat dalam buah tersebut. Maknanya kuasa yang digunakan oleh seorang devil fruit user itu adalah kuasa iblis yang terdapat dalam badan dia, seperti mana yang pernah diterangkan oleh Jabra dalam Arc Enies Lobby, yang mana Jabra mengatakan bahawa seseorang itu tidak boleh memakan dua biji buah iblis serentak kerana dua buah iblis tersebut akan bergaduh di dalam badan dia, menyebabkan orang tersebut akan mati. Dan menurut The Joy Boy Theory juga, awakening adalah tahap di mana seseorang itu telah pun berjaya dikawal sepenuhnya oleh iblis yang terdapat dalam badan dia, menyebabkan potensi sebenar bagi buah iblis tersebut dapat digunakan secara maksimum. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam chapter yang ke-1069, Shaka telah mengatakan bahawa awakening bagi sesebuah zoan itu akan menyerap dan mengawal personality pengguna buah iblis tersebut. Bagi menyokong pernyataan beliau ini, beliau mengatakan bahawa Luffy dilihat seolah-olah telah dirasuki oleh Nika yang terdapat dalam badan Luffy apabila dia berada dalam mod awakeningnya, menyebabkan Luffy sentiasa tergelak dan bermain-main apabila berlawan dalam mod Gear 5-nya itu. Sedangkan sebelum membangkitkan awakeningnya itu, Luffy tidak berlawan dalam keadaan yang tergelak-gelak seperti yang demikian. Contoh yang lain pula dapat dilihat pada Rob Lucci yang dilihat semakin menjadi buas dan dahagakan darah selepas menggunakan awakening form miliknya itu, menyebabkan dia telah pun menyerang Sentomaru dengan ganasnya tanpa ada perasaan belas kasihan. Sedangkan Sentomaru juga merupakan seorang marine yang berkhidmat di bawah world government. Joy Boy Theory juga turut menambahkan bahawa perkara yang sama juga kita dapat tengok berlaku kepada Jailer Beast yang berada di Impel Down. Kesemua Jailer Beast tersebut dilihat tidak mempunyai kesedaran diri dan hanya bertindak mengikut firasat insting ataupun firasat mereka sahaja. Selain itu, Chopper juga dilihat tidak mampu untuk mengawal dirinya yang berada dalam mode Monster Point sebelum daripada time skip, yang mana menurut Joy Boy Theory bahawa Monster Point milik Chopper itu adalah awakening bagi buah iblis Chopper. Beliau juga mengatakan bahawa beliau percaya yang Kaido tidak berjaya untuk membangkitkan buah iblis miliknya selepas membaca chapter yang ke-1069 kerana menurut beliau kita tidak ditunjukkan dengan Kaido yang berada dalam form yang baharu seperti mana Luffy dan juga Lucci. Untuk part ni aku tidak bersetuju dengan teori daripada Joy Boy Theory inilah, tapi lepas ni aku akan kupaskan dengan lebih lanjut. Okey, kita sambung dulu teori ini sampai habis. Beliau kemudiannya berpendapat yang kesemua buah iblis, tak kisahlah jenis Zoan ke, Paramecia ke atau Logia, memberi kesan yang sama kepada penggunanya apabila dibangkitkan. Contohnya seperti Doflamingo yang dilihat dipengaruhi oleh iblis String Nomi yang terdapat dalam dirinya, menyebabkan Doflamingo menjadi suka untuk mengawal memanipulasi orang lain. Manakala menurut beliau, Aokiji pula berkemungkinan telah pun membangkitkan buah iblis Ice Nomi semasa dalam pertarungannya menentang Akainu di Pang Hazard, menyebabkan Aokiji
Aokiji telah pun menjadi seorang yang cold, yakni tidak berhati perut, menyebabkan Aokiji telah pun memilih untuk bekerja sama dengan seorang Yonko yang paling kejam, iaitu Blackbeard Pirate. Jadi secara kesimpulannya, apa yang cuba disampaikan oleh The Joy Boy Theory ini, menurut fahaman aku adalah beliau ingin mengatakan bahawa buah iblis itu mengandungi jiwa seekor iblis di dalamnya, dan apabila seseorang itu memakan buah iblis tersebut, maka dia bersetuju untuk membenarkan iblis tersebut berada di dalam badannya. Dan awakening pula adalah tahap di mana iblis tersebut cuba untuk mengawal diri pengguna buah iblis tersebut secara total. Sekiranya pengguna buah iblis tersebut mempunyai kemampuan dan keupayaan untuk menampung kekuatan sepenuhnya dari iblis tersebut, maka pengguna tersebut mampu untuk mengawal kemampuan awakeningnya itu. Manakala jika pengguna tersebut lebih lemah daripada iblis yang berada di dalam badannya, maka dia akan hilang kesedaran diri dan menyerang sesiapa sahaja yang berada di sekitarnya, kerana pada saat itu iblis yang berada dalam badannya telah pun berjaya menguasai dirinya. Alright, sekarang aku nak membincangkan teori ini, iaitu pada part yang mana yang aku bersetuju dan pada part yang mana pula yang aku berbeza pendapat. Well, bagi aku this is the best part of teori. Maksud aku dalam teori ini kita masih boleh membincangkan idea dan bertukar pendapat yang mana benda ini kita tak dapat lakukan ke atas sebuah fakta, kerana fakta itu sudah tidak boleh dipertikaikan lagi. Sebab itu dalam part perbincangan aku ini, aku akan gunakan short form TJT untuk Joy Boy Theory supaya tidak terlalu panjang untuk aku nak sebut nanti. Okay, so firstly, bagi aku bersetuju dengan teori TJT yang mengatakan bahawa setiap buah iblis itu mengandungi jiwa seekor iblis, dan mereka yang memakan buah iblis sebenarnya telah pun membenarkan iblis tersebut menumpang di dalam badan mereka berdasarkan argumen perbualan jabra yang telah disebutkan tadi. Mode awakening juga bagi aku merupakan mode di mana pemakan buah iblis tersebut telah pun menyerahkan minda dan jasadnya kepada iblis yang bersarang di dalam badannya itu, seperti mana yang diperjelaskan oleh Kaido dalam chapter yang ke-1046. Bagi aku pula, awakening ini juga merupakan fasa di mana pengguna buah iblis itu sedang bertarung dengan iblis yang berada di dalam badannya itu pada tahap yang paling tinggi untuk menguasai tubuh dia. Sekiranya pengguna buah iblis itu menang, maka dia dapat mengawal dirinya, manakala sekiranya dia kalah, maka iblis itulah yang akan mengawal dirinya. Aku berpendapat sedemikian kerana kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1030, Law memberitahu kepada Kid bahawa dia masih lagi belum mahir menggunakan kemampuan awakeningnya, dan menggunakan teknik ini bakal memakan tenaga yang banyak. Jadi berkemungkinan di sini tenaga yang banyak itu sebenarnya digunakan oleh Law dan Kid untuk melawan iblis yang terdapat di dalam badan mereka sendiri apabila buah iblis mereka dibangkitkan. Sebab itulah Law kata memakan tenaga itu berlaku disebabkan oleh dia belum mahir lagi. Mungkin apabila seseorang itu sudah mahir untuk mengawal iblis yang dibangkitkan dalam tubuh mereka dengan sebaik yang mungkin, maka mereka tidak memerlukan banyak tenaga untuk berlawan dengan iblis tersebut lagi. Sebenarnya konsep ni lebih kurang sama macam konsep Jinchuriki dalam cerita Naruto jugalah. Sebelum Naruto dapat mengawal si Kurama yang dikatakan sebagai iblis ataupun raksasa yang terdapat dalam badannya itu. Kita dapat tengok bila Naruto buka gate Kurama untuk membangkitkan kekuatan sebenar Kurama itu, bukan main susah lagi dia nak lawan Kurama, dan benda tu memakan tenaga yang banyak. Naruto pun selalu hilang kesedaran diri apabila dia tak mampu mengawal kekuatan yang disalurkan oleh Kurama tu kan. So bagi aku kat sini konsepnya lebih kurang macam tu jugalah. Cumanya dalam kes Devil Fruit ini, perjanjian yang dibuat dengan iblis itu berlaku apabila seseorang itu memakan buah iblis tersebut. Sebenarnya aku tidak bersetuju dengan teori daripada TJT yang mengatakan bahawa Kaido masih tidak mampu untuk membangkitkan buah iblis Uo Nomi yang dimakannya itu. Hal ini dikatakan demikian kerana kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1046, Kaido sendiri telah menjelaskan kepada Luffy apa itu konsep awakening dengan mengatakan bahawa we call it an awakening. Kaido bahkan menerangkan konsep tersebut dengan lebih terperinci dengan mengatakan bahawa awakening adalah tahap di mana minda dan badan seseorang pemakan buah iblis itu telah pun bersatu dengan kuasa buah iblis yang berada dalam badan mereka, menyebabkan mereka mampu menggunakan kekuatan buah iblis tersebut secara optimum. Benda seperti ini bagi aku tidak dapat dijelaskan melainkan orang yang pernah merasakan sahaja. Kalau penerangan secara pemerhatian yang mengatakan bahawa pengguna buah iblis Zoan seringkali dikawal oleh buah iblis dalam mode awakening, benda itu orang yang tak awakening pun boleh bagi tahu berdasarkan perubahan watak pengguna buah iblis tersebut. Tapi untuk memberitahu sehingga ke tahap minda dan tubuh mereka bersatu dengan buah iblis itu, hanya orang yang pernah rasa sahaja yang tahu. Bahkan penjelasan Kaido ini jauh lebih mendalam daripada penjelasan daripada Doflamingo yang hanya menjelaskan tentang konsep awakening secara zahirnya sahaja, yakni daripada segi penggunaan teknik yang lebih hebat. Manakala penjelasan Kaido ini pula merangkumi zahir dan batin, menunjukkan bahawa Kaido bukan sahaja faham bahkan arif dalam bab awakening. Dan part yang paling penting dalam penjelasan Kaido itu sebenarnya adalah pada bahagian dapat menggunakan kemampuan buah iblis pada tahap yang maksimum. Kita semua dapat tengok sendiri macam mana Kaido menggunakan kemampuan buah iblisnya pada tahap yang maksimum. Tengoklah sendiri macam mana Kaido boleh bertukar jadi beast form dan dapat mengeluarkan api dan angin daripada mulut naganya itu, kemudian dapat bertukar kepada hybrid
hybrid form lagi. Lepas tu sambil menggunakan kesemua kemampuan tersebut, dia tengah apungkan Pulau Onigashima lagi. Dan yang paling obvious adalah dia dapat bertukar menjadi naga magma pada penghujung pertarungan dia dengan Luffy. Perkara-perkara ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Kaido telah pun membangkitkan buah iblisnya itu. Kalaulah disebabkan oleh tiada lingkaran awan pada bahu Kaido, kita nak kata dia tak awakening. Habis tu kesemua Jailer Beast yang berada di Impel Down pun tak ada lingkaran awan tu. Bahkan selain daripada Kaido, aku juga yakin ada beberapa watak yang telah membangkitkan kemampuan buah iblis mereka, termasuklah Big Mom, Whitebeard, Blackbeard, Yamato, kesemua Admiral iaitu Akainu, Kizaru, Fujitora, Ryukugyu, Aokiji dan juga Sengoku. Yalah, aku yakin yang semua Admiral ini telah pun membangkitkan Devil Fruit mereka kerana Admiral merupakan jawatan yang sangatlah besar dalam Marine, dan untuk berada di situ sememangnya memerlukan kelayakan yang sangat tinggi, dan bahkan mereka ini diiktiraf sebagai anggota Marine yang paling kuat. So pastinya mereka sudah pun membangkitkan kemampuan Devil Fruit mereka semua. Cumanya aku tidak sependapat dengan teori TJT yang mengatakan bahawa awakening Aokiji telah pun menyebabkan dia menjadi seorang yang cold. Akan tetapi aku lebih berpendapat untuk mengatakan bahawa Aokiji adalah seorang yang cool. Maksud aku macam ni, cool itu kan maksudnya santai dan relax. Kita dapat tengok macam mana santainya si Aokiji ni bila dia pertama kali jumpa dengan Straw Hat dulu dekat dalam chapter yang ke-319 dulu kan. Padahal dia seorang admiral kot masa tu. Dia boleh je nak tangkap Luffy, tapi sebab terhutang budi dengan Luffy, maka dia biarkan je Luffy dekat pulau Long Ring, Long Land itu. Kan dia cool je orangnya tu. Lepas tu satu lagi, kalau betul dia dah berubah jadi a cold-hearted person, tak adalah pula dia nak selamatkan Smoker daripada serangan Doflamingo masa dekat Panghazard kan. Tapi tak, dia masih lagi ada perasaan cinta akan sahabatnya itu, which is Smoker, dan menyelamatkan Smoker. Dia pun tak adalah terlalu kejam sampai nak bunuh Doflamingo on the spot bila Doflamingo tak dengar nasihat dia untuk berhenti daripada menyerang Smoker. So aku lebih berpendapat yang Aokiji ini lebih kepada sifat cool dan bukannya cold. Jadi sebagai kesimpulannya, aku bersetuju dengan idea besar yang dikongsikan oleh TJT berkaitan dengan Awakening Devil Fruit ini, namun sebahagian daripada poin-poin yang terdapat dalam penerangannya itu berbeza dengan pendapat yang aku kabarkan kepada kalian sebentar tadi. So guys, sekarang giliran korang pula untuk meninggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah berkaitan dengan topik kita pada kali ini. So that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi